Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 20 Disember 2023. Kita ke berita utama. Kerajaan Malaysia memutuskan untuk menyekat dan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, Zim Integrated Shipping Services Limited daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini. Menerusi satu kenyataan hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sekatan itu adalah langkah drastik bagi membantah pembunuhan tidak berperi kemanusiaan rejim Zionis yang mengenepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian serta kekejaman berterusan terhadap rakyat Palestin. Pada masa sama, Malaysia mengharamkan kapal Israel daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan negara ini berkuat kuasa serta merta. Kerajaan Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Untuk rekod, Kabinet pada 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat itu berlabuh di Malaysia. Pada 2005, Kabinet ketika itu memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Bagaimanapun, kerajaan hari ini memutuskan membatalkan kesemua keputusan Kabinet terdahulu. Sementara itu, Zim dijadualkan berlabuh di Westport Pelabuhan Klang pada 26 Disember ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor dihalang daripada mengeluarkan, mengulangi dan menerbitkan kenyataan yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam media sosial, laman web dan mana-mana platform lain sehingga penebusan kes sama Perdana Menteri terhadapnya. Instruksi tersebut adalah berkaitan kes saman fitnah yang difailkan Anwar terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berhubung ucapan berbaur fitnah dalam satu kempen ceramah jelajah PNB Stampun tahun lalu. Perkara itu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Alor Serta ketika membenarkan permohonan Anwar untuk mendapat perintah instruksi interpartis kedua-dua pihak terhadap Mohamad Sanusi. Mahkamah kemudian menetapkan 19 Februari 2024 bagi pengurusan kes dan maklum balas berhubung pemfailan dokumen sebelum perbicaraan. Dalam tuntutan samanya, Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu diterbitkan atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung di aplikasi Facebook di bawah nama Faizal Azumu yang mendapat tontonan melebihi 88,000 kali, 531 reaksi, 58 kali perkongsian dan 384 komen setakat tarikh pemfailan saman itu. Majlis Amanah Rakyat MARA menegur tindakan segelintir ibu bapa yang menipu jumlah pendapatan untuk dikategori dalam golongan berpendapatan rendah B40 supaya anak mereka diterima melanjutkan pelajaran di Maktab Rendah Sains MARA MRSM. Menerusi satu hantaran di Facebook, pengerusinya Datu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sikap tersebut boleh memberi kesan kepada pelajar miskin lain kerana hak mereka untuk memasuki sekolah berkenaan telah diambil. Sementara itu, dalam hantaran berasingan, Ashraf berkata kos seorang pelajar setahun untuk melanjutkan pengajian di MRSM berjumlah RM18,000. Ujarnya matlamat penubuhan MRSM adalah untuk membantu pelajar luar bandar dan miskin untuk mendapat pendidikan terbaik manakala MARA menanggung pembiayaan mereka sepenuhnya. Kerajaan membelanjakan sebanyak RM50 sehari bagi pengurusan seorang banduan di negara ini dan usaha mengurangkan beban tersebut sedang dilaksanakan menerusi program pelepasan banduan secara berlesen PBSL. Secara purata dianggarkan 150 banduan sudah dibebaskan melalui program PBSL dengan jumlah keseluruhan kira-kira 1,000 orang setakat ini di Sabah. Pengarah Penjara Negeri Sabah, Timbalan Komisioner Penjara Nora Musa berkata, jumlah tersebut adalah yang kedua tertinggi di negara ini selepas Selangor sempena Christmas di Penjara Pusat Kota Kinabalu hari ini. Mengulas tentang kesesakan di penjara, jelasnya kadar kesesakan penghuni penjara di Sabah semakin terkawal dengan pembukaan sebuah lagi penjara baharu di Lahad Datu pada Oktober lalu. Tambahnya menerusi program pemulihan dalam komuniti seperti PBSL, banyak banduan yang dikeluarkan lebih awal daripada tarikh dibebaskan dan dapat mengurangkan kos pengurusan penghuni penjara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya
pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka theutusan.com.my. Lelaki yang gagal membunuh diri dengan terjun dari Jambatan Pulau Pinang selepas menetak mati seorang wanita semalam direman 6 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara Asisten Komisioner Muhammad Asri Syafiee berkata, perintah tahanan reman sehingga 26 Disember ini terhadap lelaki berusia 29 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Butterworth pagi tadi. Mengulas lanjut, ujar beliau, siasatan awal mendapati mangsa wanita berusia 42 tahun yang maut ditetak dengan parang itu ialah ibu saudara suspek. Terdahulu, media melaporkan seorang pemuda nekat terjun di kilometer 3.4 Jabatan Pulau Pinang dipercayai mahu membunuh diri selepas menetak mati seorang wanita di Jalan Raja Uda semalam. Suspek bagaimanapun diselamatkan nelayan sebelum ditahan anggota bahagian jenayah berat di 9 ibu pejabat polis kontingen Pulau Pinang. Dalam kejadian itu, mangsa yang mengalami kecederaan parah di belakang leher dan bahu dilaporkan meninggal dunia pukul 11.58 pagi ketika menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. 32 tahun bertahan sebagai antara jenama kumpulan muzik paling diminati, Axis bukan sahaja mencipta nama di negara ini tetapi juga lagu-lagunya menjadi kegilaan peminat di seberang. Bakal muncul dengan konsert Axis X Orchestra Jumaat ini. Antara perancangan utama kumpulan itu bukan sahaja mahu menyimpan nostalgia tetapi juga ingin mencipta kenangan baharu bersama peminat. Selain menampilkan lagu-lagu hits sepanjang konsert itu berlangsung, antara keunikan konsert ini juga setiap lagu yang akan dipersembahkan akan diberi susunan baharu yang lebih menarik bersama orkestra. Dalam mencari keaslian dalam setiap lagu yang disampaikan, selain Izzat, konsert Axis X Orchestra ini juga akan turut menampilkan Mamat selaku vokalis asal kumpulan ini. Sementara itu, hasil kutipan harga tiket konsert Axis X Orchestra yang bakal diadakan di Megastar Arena Kuala Lumpur ini juga turut akan disalurkan kepada pihak Persatuan Karyawan bagi membantu golongan artis yang memerlukan. Berita luar negara, seorang wanita menukar kata laluan semua kaki tangan sebuah syarikat selepas berhenti kerja kerana tidak tahan layanan buruk rakan sekerjanya di syarikat tersebut. Dalam satu pendedahan di laman perkongsian Reddit, wanita itu berkongsi mengenai persekitaran kerjanya yang toksik dan cara dia membalas dendam terhadap majikannya selepas berhenti kerja. Ujarnya dia merupakan satu-satunya wanita dalam pasukan kerja dan dia tidak pernah bersikap kurang ajar dengan rakan sekerja, namun layanan buruk itu menyebabkan dia nekat untuk berhenti kerja serta-merta. Katanya seminggu selepas berhenti kerja, dia mendapati masih boleh mengakses akaun pengurus yang mempunyai akses seluruh data restoran. Tanpa berfikir panjang, wanita itu menukar email palsu dan kata laluan semua kaki tangan. Kepala seorang bekas tentera Amerika Syarikat, Adam Knowles, nyaris berkecai apabila pelancar roket grenade RPG yang digunakan meletup di tangannya ketika dia merakam video kandungan online. Difahamkan ketika kejadian, dia sedang merakam video kandungan mengenai bahaya yang dihadapi oleh individu yang berada dekat dengan RPG yang sedang dilancarkan. Namun, video itu menjadi perkongsian ngeri apabila tulang pipi Knowles hancur, tengkoraknya retak dan badannya melecur disebabkan letupan tersebut. Dia yang mengendalikan saluran YouTube balistik high speed itu bernasib baik apabila terselamat daripada kejadian berkenaan dan menerima cantuman kulit untuk lengannya yang melecur teruk sehingga serpihan bahan letupan tersebut turut dikeluarkan daripada tubuhnya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Segmen Halal Niaga minggu ini, minat mendalam terhadap dunia penulisan berjaya membuka hati pempengaruh media sosial. Idin Ramli dalam menghasilkan buku-buku healing yang berunsurkan nasihat di bawah syarikat nasihat. Mempunyai lebih kurang 1.7 juta pengikut di media sosial, Idin meletakkan sasaran untuk menjadi jenama bahan bacaan berunsur Islamik nombor 1 di negara. Jadi patah sayap ni sinonim dengan kekuatan. Jadi dalam kehidupan ni, sebelum kita bahagia, sebelum kita akan hidup seperti cara yang kita nak, kita akan berhadapan dengan luka. Kita akan patah sayap dulu. Kita akan hancur dengan banyak perkara di sekeliling kita. Maka selepas patahnya sayap kita, perjalanan kita menuju sembuh, itulah antara ayat-ayat, pujukan, motivation yang saya letakkan dalam ni dan saya berikan, mudah-mudahan membantu para pembaca lah, insyaAllah. Paling best seller adalah ni, noktah yang memujuk yang pertama ni. Alhamdulillah dah lebih daripada 130,000 naskah. Kita jual di TikTok, di Shopee, di platform-platform seperti inilah, offline, di Pesta Buku dan sebagainya. Biarpun berdepan dengan pelbagai cabaran, namun Idin percaya penghasilan karyanya akan terus menjadi pilihan para pembaca dan kekal relevan. Okay, cabarannya adalah mungkin menghasilkan karya yang perlu, yang akan dibaca. Menghasilkan karya yang akan dibaca. Sebab tanggungjawab penulis ni bukan kita nak terbitkan buku banyak-banyak, lepas tu tak ada orang nak beli dan tak ada orang nak baca. Tanggungjawab penulis ni adalah make sure orang baca. Make sure orang beli dan orang baca apa isi dalamnya. Dan yang paling penting, baca sampai habis. Sebab tu cabarannya adalah untuk menghasilkan karya yang boleh menarik minat anak muda dan seterusnya akan dibaca, confirm dibaca. Sebab itulah mungkin idea-idea, cara penyampaian dan juga mungkin pendekatan lah. Pengasas Kumpulan Perbankan RHB Tan Sri Abdul Rashid Hussain dilantik sebagai pengerusi baharu Lembaga Tabung Haji Berkuat Kuasa hari ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Syed Hamada Syed Othman dalam satu kenyataan berkata Tabung Haji mengalu-alukan pelantikan ini dan bersyukur kerana menerima tokoh yang dihormati serta berpengalaman khususnya dalam bidang perniagaan. Menurut beliau, pelantikan Abdul Rashid juga diharap dapat menjadikan Tabung Haji sebagai institusi Islam yang dihormati atas pencapaian dan tadbir urus yang baik seiring dengan mandat penubuhannya bagi memudahkan umat Islam menyimpan untuk tujuan mengerjakan haji. Abdul Rashid dilantik bagi menggantikan Tan Sri Azman Mokhtar yang tamat tempoh sebagai pengerusi. Berita sukan, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi berjaya memecahkan rekod pada kejohanan olahraga terbuka SAE-CASSBJ Innotex 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Biarpun hanya memberi separuh tenaga pada kejohanan itu, Azim berjaya memecahkan rekod dengan catatan 21.99 saat sekaligus memperbaharui rekod kejohanan 22.17 saat yang dilakukan Muhammad Syarul Adli pada 2019. Namun, catatan itu masih jauh daripada catatan rekod kebangsaan 20.77 saat yang dicatatkan Russell Alexander Nasir Taib di Queensland Track Classic pada tahun 2019. Sementara itu, Azim berpangkalan di Amerika Syarikat memberitahu dia ketika ini yang akan bercuti sempena sambutan Hari Natal ingin memanfaatkan waktu yang diberikan oleh jurulatihnya untuk balik ke Ipoh Perak sebelum berdepan jadual padat tahun hadapan. Pengarah sukan Barcelona, Deco, menganggap Barcelona tidak bernasib baik apabila diundi menentang Napoli pada pusingan 16 pasukan terbaik pada Liga Juara-Juara yang dijadualkan berlangsung 13 Februari dan 5 Mac depan. Merasakan Napoli bukanlah pasukan yang boleh dipandang rendah memandangkan mereka memegang status sebagai juara Serie A, tampaknya apa yang lebih memberi tekanan ketika ini prestasi semasa Barcelona yang terumbang-ambing. Justru Deco berharap pemain-pemain The Catalans bersiap sedia dan tahu apa yang perlu dilakukan pada pertemuan itu nanti sekiranya mereka berhasrat untuk melangkah ke pusingan suku akhir. Bagaimanapun, Deco tetap yakin pasukannya itu memiliki masa mencukupi untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada bagi memastikan mereka dapat merobek pintu gol Napoli nanti. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 21 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.